Mana kosong duduk? Kursi tak payah buat. Yang mana kursi patah balik belakang. Tak payah buat kursi. Kursi semua banyak kosong. Penuhi mana-mana meja yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-15, muka surat yang ke-130, muka surat 130, masalah yang ke-131. Anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Orang yang marah ni perangainya tak bagus. Anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Habis tu kalau anak Abdullah ke, anak Ibrahim ke, anak Kasim ke, semua tu adalah anak Adam belaka. Maknanya manusia yang berperangai dengan pemarah itu adalah tidak bagus sifatnya. Baik. Ala wa inna minhum sari'al ghadab bati'al fai, ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai, ala wa syarruhum sari'ul ghadab bati'ul fai. Baik, jaga-jaga. Setengah daripada mereka itu orang yang lekas marahnya, lambat pula teduhnya. Jaga-jaga, yang sebaik-baik daripada orang itu ialah orang yang lambat marahnya dan lekas pula redanya. Jaga-jaga, dan sejahat-jahat orang ialah mereka yang lekas marah dan lambat pula redanya. Baik, masalah ke-131, anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Baik, jumpa tak? Jumpa nak? Opa cik pergi mana? Balik kampung. Ada. Sesungguhnya Nabi kita telah mengkhabarkan sifat-sifat manusia. Salah satu sifat manusia ialah marah. Dan yang terlebih dipuji dan yang terlebih dikeji. Nabi bersabda, jaga-jaga dan ingat-ingat, sesungguhnya setengah daripada anak Adam itu cepat marahnya. Marah ini semua orang ada. Semua orang ada sifat marah. Kalau kita tak ada sifat marah, tak tahu kita ni apa. Makhluk manusia ni Allah bagi semua sifat. Rindu, marah, cinta, sedih, gembira, lupa, lagi ingat, dendam, hasad, kesihan, belah, semua Allah Ta'ala bagi. Cuma kita nak zahirkan yang mana? Kita nak zahirkan marah ke, kita nak zahirkan maaf? Dalam diri kita ada dua tu, satu marah, satu maaf. Satu sayang, satu benci. Satu cinta, satu tak suka. Satu seronok, satu lagi meluat. Kita nak zahirkan yang mana? Kita nak tutup yang mana? Serupalah dalam badan kita ni, semua orang ada kencing manis. Kalau tak ada kencing manis, mati kita. Sebab tu ada gula dalam darah. Setakat 3-4 tu okey lah. Normal lah tu. Buatnya kosong, tak boleh, matilah kita. Jadi semua orang ada kencing manis. Kontrol saja. Hai, apa benda pula bunyi? Jual roti ke? Kontrol lah. Sebab ada orang yang dia jual suplemen. Lepas-lepas kita makan, naik 8 kencing manis kita. Daripada 3-4. Kita pun telefon dia,
Kenapa lepas makan suplemen awak ni saya naik 8? Dia memang macam itu. Dia keluarkan penyakit yang ada dalam badan kita. Dia rawat balik pada kosong. Kepala otak kamu. Selama ni penyakit tu duduk tidur yang kau kejutkan dia buat apa? Sekarang dah susah hati dah. Penyakit kita tu elok, jangan dikejutkan dia. Tapi ada jenis suplemen, bila kita makan segala-galanya naik. Dia kata memang penyakit tu dia akan keluar dulu. Maknanya dalam badan kita ada penyakit, dia keluarkan. Teruskan makan, teruskan makan. Dia lupa ya. Habis kan order lagi tau, kata dia. Ini berniaga. Kita ada memang ada darah tinggi. Kalau tak ada darah tinggi, mati. Bacaan kita okey lah. Atas 90, bawah 80, okey lah. Kalau pam, kosong, mayat lah kah ni. Jadi begitulah juga dalam badan kita ni ada penyakit marah. Mana ada orang tak ada sifat marah, tapi nak kontrol ke, nak tunjuk ke, nak lama ke, nak cepat hilang ke, nak lama marah ke, itu cara pengawalan kita. Yang ni yang kita kena belajar. Ada manusia yang marahnya cepat marahnya, sikit punya hal pun dah marah. Yakni tabiatnya lekas panah barang, panah berang, panah baran. Dalam hatinya bila datang kepadanya suatu sebab yang memberangkan, sikit punya hal, wah, panah baran. Jadi kita ni orang mengaji ni jangan duk panah baran, sabarnya. Dah duk mengaji selalu, duk zikir munajat tiap-tiap hari, kuliah zuhur waqi'ah, kuliah petang hadis, kuliah isyak, saat lagi pula al-mulk, asmaul husna, tapi panah baran, tertinggal kunci kat surau. Mengamuk, bodoh betul, pelupa sangat diri. Dia sebenarnya dia takut nak patah balik ke surau seorang-seorang. Tu yang dia ngamuk tu. Cuba sabar elok, terang-terang ajak kawan. Oi, Kak Cak, oi, teman aku kejap. Aku tertinggal pula beg kunci aku di surau. Jadi teman je lah. Kak Cak, Kak Mah ni pergilah teman. Gedek berdua. Apa masalahnya? Tak payahlah nak maki hamun. Dan pula lambat pula hilang berangnya dan panas hatinya. Cepat marah, lambat pula. Hamba Allah tu pinjam kasut, selipar dia dekat tandas. Dia turun tangga surau, kasut selipar dia hilang. Kemudian datang makcik ni, pakai selipar. Selipar kamu ke non? Baru tanya. Tadi tak nak tanya? Marahlah. Pakai kasut orang aku suka je. Orang nak balik cepat. Minta maaf lah, aku ingatkan ni surau punya wakaf. Kalau wakaf dia tulislah wakaf. Barat. Minta maaf lah non, aku tak nampak. Maaf boleh. Orang nak cepat. Rupanya dia sakit perut. Kasutnya pula hilang. Sampai sekarang tak maafkan lagi. Tak bercakap pun. Padahal beratur sama-sama ambil berbuat syurah. Tak bercakap. Dah berapa lama dah? 6 bulan dah. Cepat marah, lambat pula redanya. Ini golongan yang pertama ni. Maka yang sebaik-baik ialah, yang paling terpuji ialah marahnya lambat. Tak apa. Minta maaf lah, aku tak tahu ni kasut kamu, aku ingatkan surau. Ya, kasut saya serupa dengan wakaf surau pula. Besok je ada lagi, buat lagi, orang lain pula pakai kasut dia. Tak marah pun. Lambat marah dia, dah 6 bulan baru dia marah. Dia ambil kasut dia, dia bolam beg tangan dia, buat masuk dalam surau. Tak ada siapa yang dah pakai kasut dia. Itulah cara nak mengelakkan kasut kita diambil orang. Ambil selipar, bolam plastik, letak dalam beg. Selesai masalah. Kalau takut suami kita diambil orang, ambil dia pun dalam beg kita. Bawa lah ke hulu ke hilir. Tak ada siapa nak pakai suami kita. Muat ke beg? Entahlah, bawa beg bagasi yang besar.
Baik. Dan walaupun dia marah lambat, tapi lekas pula sejuk marah dia. Orang tu minta maaf, tak apa, tak ada hal lah, benda kecil je. Langsung macam tak ada masalah sebelum ni. Adapun kerana ia orang yang dapat kebajikan dan dapat kebaikan dengan sebab tenang hatinya. Kalau kita marah, kita dapat apa? Dapat stres. Kalau kita marah, dapat apa? Darah tinggi. Kalau kita marah, cepat dapat apa? Sakit jantung. Kalau kita marah, cepat kita dapat apa? Dapat sakit. Ditumbuk je dinding. Nak tumbuk suami tak gamak. Geram ke suami, tumbuknya dinding. Pecah jari dia. Sekarang ada kat hospital. Retak 8. Itu akibat panah baran. Ada orang yang panah baran tumbuk cermin, luka jari dia, dapat 8 jahit. Ini perangai orang. Siapa yang sakit? Awak juga yang sakit, sebab awak tu panah baran. Ada orang yang bila marah ceraikan isteri dia. Aku ceraikan kau, talak 1. Sekarang juga siap nama lagi. Engkau Rafi'ah binti Amir, aku ceraikan kau, talak 1. Tu dia. Buangnya bila dah reda 2 hari baru tahu tersilap. Tersilap. Sekarang gila talak. Tiap hari datang Barakah, dia tunggu kat pagar. Rafi'ah binti Amir, datanglah pada abang balik. Tak nak hari tu buang. Sekarang ambil pula, kata dia. Bergaduh sikit dah, mengadap lah tiap-tiap hari. Gila talak, malu tak? Orang dah tak nak, awak terhekek-hekek. Dulu dah ada awak, dah ada kita, awak cerai-ceraikan kita marah-marah. Sekarang nak ambil balik, sorry lah. Cari lain lah, di Barakah ramai lagi. Sebab tu jangan panah baran. Ada yang panah baran suami dia kahwin lain, sabar, digunting punya suami. Baran suami tengah tidur, dia ambilnya kata pokok bunga, perak dah bagi, udah mengelupa hamba Allah tu. Sekarang macam Kak Long, benong Kak Long ni. Tak ada siapa nak pada Kak Long. Kalau suami tu cerai pun orang tak nak Kak Long, sebab orang pun takut yang dia punya pun kena potong dengan Kak Long. Sebab tu jangan jadi panah baran. Pendek kata, panah baran ni tak ada satu pun yang elok untuk kita ni. Adapun orang yang lekas marah dan lambat pula hilang marahnya, itu adalah sebusuk-busuk orang. Ni dia. Okey. Orang yang cepat marah, lambat pula nak hilang marah. Bertahun-tahun sikit punya hal ya. Tak baik sampai sekarang. Ini orang yang paling busuk, sebab tidak ada kebaikan kepadanya selama mana dia marah. Malah dia hanya mendatangkan beberapa kejahatan, kemudaratan dan fitnah. Dia mula nak sihirkan orang, dia mula nak santaukan orang, dia mula nak fitnahkan orang, sebab mengikut hawa nafsu yang ada bersarang dalam hati dia. Macam-macam benda dia boleh buat, racun pun dia boleh buat. Okey, kita tengok dalam CCTV di dapur, CCTV di dapur, yang menantu ni kencing dalam susu, kemudian bagi mak dia minum, mak mentua. Entah apa perasa krim apa benda, kita pun tak tahu. Ni perasa apa ni? Kapikano kah, kapukano kah, apa bala ni? Baleso kah, kapreso kah, tak tahu. Mak dia pening makan. Rupanya anak dia pergi belasah menantu dia kencing dalam kolek tu. Kemudian bancuh dengan teh, mak dia minum. Pasal mak dia banyak cakap, duk popek menantu ni pun tak tahan, dia popek sekali dalam kolek ni. Baru kita ingat cerita lagu tu, ding geding gale mina kencing dalam kolek, ding geding gale mina kencing dalam kolek. Ingat lagu ni? Ingat kan lah, ni lagu lama-lama ni, orang muda-muda ni kan tahu. Okey, ding geding gale, ada ingat lagu tu, ding geding gale, ding geding gale ni. Baik.
Kemudian maka itulah yang hendak jaga-jaga sifat marah ni. Jangan ikut sangat kemarahan. Tenanglah. Mak buang pelam kita kena curi, mak sedekah je lah. Kau sedekah kat dia orang. Tak adalah pokok tu pokok kita, elok dah berbuah senang-senang dia orang petik curi, kalau nak pun minta lah mak, biarlah sedekah. Kau pergi buah tali api tu, kau beli 2 kilo. Depan buah tali api tu bersepah buah pelam. Kalau tak ada situ mak, depan konsep tu ada. Dekat BSN tu ada orang meniaga buah pelam. Kau pergilah beli situ. Kalau situ pun tak ada mak, kau pergi ke Maidin. Kalau Maidin tutup, aku tampar kamu kan. Banyak soal betul kamu ni. Sebab tu kita ni kalau hilang tu sedekah je lah. Kasut kita hilang, tak payah datang berkasut. Tak payah berkasut, datang barakah. Kasut kita hilang, tak payah berkasut. Tak ada siapa nak curi tapak kaki kita. Susah ke hidup kita ni? Tak susah. Tu ustaz, macam mana saya tak marah ustaz, suami saya menikah lain. Biarlah, malam-malam boleh kita rehat. Selama ni kita tak ada berehat lah. Ayat dia nak sardin lah, nak ikan sardin lah, kejap suruh buat benjol lah, kejap suruh buat burger lah. Tak tahulah ustaz, dia tengok durian, dia nak serawa durian, dia tak lalu ustaz, berpuluh-puluh tahun bela dia, biar sekarang orang lain bela dia. Macam dia tak lalu bela dia ustaz. 6 harakat dia sebut lalu tu, macam dia tak lalu kata dia, nampak. Dia ada tamak sangat buat apa, selama ni letih dia jaga dia, biarlah dia tidur dengan orang lain. Semua katil dengan dia ustaz. Abdul dah. Kita pun bukannya tidur lena dengan dia, dengkor ustaz. Oi, makcik cakap apa makcik? Makcik dah cerita dia tidur dah lama tak lena sebab suami dia berdengkor kuat. Sekarang dia kahwin lain, biar yang betina tu pula tak tidur, lantak dia berasa macam mana tu. Panjang benar. Hidup kita ni simpul je. Yang kita nak jadi bersama Allah, hidup simpul. Tapi pasal kita nak jadi berat, sebab tu kita jadi marah tak habis-habis. Dah pecah pinggan, buang. Dah. Yang nak beletih buat apa? Mak sayanglah pinggan tu, ya Allah, beli kat Langkawi, ya Allah, kamu pecahkan pula, ya Allah. Mak sayang pinggan tu. Dah pecah mak. Pinggan yang ada dalam lemari tu pun mak tak pakai. Yang tu tak sama, bunga dia kecil, yang ni bunganya besar. Mak kita makan nasi, bukan makan pinggan dia bunga tu mak. Kita tak makan bunga mak. Kita makan nasi. Kamu bukannya tahu. Mak jenuh jampi dengan custom tu. Udah berjampi pula. Nak elakkan cukai, kamu tahu tak, kata dia. Dah pecah mak, sabarlah. Pasal pinggan punya pasal pun nak bergaduh. Jadi macam mana hidup kita nak tenteram? Dah pecah-pecah, dah koyak-koyak. Duk kenang sampai 10 tahun. Jiwa kita stres. Dah pinggan pecah, ambil penyodok, ambil penyapu, ambil vacuum, sedah. Selesai bulan tu sampah, hari Isnin lori sampah datang ambil, selesai masalah. Yang kita nak kait kadang-kadang kita kecil hati. Jaga tu, pinggan tu pecah pula, hari tu dah anak kamu buat. Kan pinggan pecah pula pinggan mak kan. Elok anak nak minum, jaga kan gelas tu pecah pula, hari tu dah buat dah. Dah 16 tahun pecah mak. Mak duk ingat lagi gelas tu. Lama-lama menantu tak balik, cucu tak balik. Pasal duk ingat, opah dia cakap, bagi pinggan plastik udah lah, pecah ke tu dengan pinggan mak pecah tu. Bagi plastik udah lah. Nasib baik dia sebut pinggan plastik, kalau dia sebut daun pisang. Bagi makan nasi atas daun pisang sudah anak kamu tu kepecah kan. Lama-lama menantu merajuk. Menantu tak datang, siap bawa pinggan sendiri pada rumah menantu. Menantu buat pinggan pada rumah. Bila dah macam tu, kita pula terasa. Menantu tu lain sikit, dia bukan nak balik rumah pun. Dia datang-datang sekejap je, tak ada duduk pun, diri kat pintu je, lepas tu balik. Tak tahulah apa salah aku. Salah aku, mu cakap. Asal dia pegang pinggan, kau kata pecah kan. Asal anak dia pegang pinggan, pecah kan. Ingat tak, kata pecah dah. Dia pun kecil hati lah. Mulut bila bercakap tak fikir, bila orang terasa mula pergi cerita kat jiran-jiran. Tahulah tak balik pun. Hari tu balik kejap, duduk kat pintu je, duduk bersimpuh. Dia tak minum pun. Dia kata takut pecah pinggan, kata dia.
Tahu pula terasa. Jadi akak-akak ni tak payahlah nak kedekut sangat. Kalau rasa takut pecah pinggan, jangan pakai pinggan, makanlah periuk. Beli periuk zinc tu makan nak beranak situ. Kenapa pinggan tak ada? Mak takut pecah. Bila beli mesti rosak tak? Bila beli mesti rosak tak? Bila beli mesti buruk tak? Dia akan buruk, dia akan rosak, dia akan pecah, dia akan hilang. Sebab apa? Sebab itu adalah benda yang baharu. Benda baru maksudnya makhluk. Makhluk mesti binasa. Yang tak kekal, yang tak binasa siapa? Allah sahaja. Jadi apa masalah dia? Setakat kereta aksiden, repair je lah. Mana Ustaz Ahmad? Repair sajalah. Apa masalah? Langgar dia lori, repair saja. Yang penting nyawa aku selamat. Kalau Ustaz Ahmad aksiden, dia pula aksiden, repair lah kepala dia tu. Apa masalah? Sebab tu bersyukur yang aksiden kereta, tapi aku masih lagi selamat, alhamdulillah. Ini sifat kita. Jangan duk marah-marah. Sabda Nabi SAW, ala wa inna minhum hasanal qada hasanat talab wa minhum sayyi'ul qada hasanut talab fatilka bitilka. Jaga-jaga bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang baik penyempurnaannya, lagi baik pula tuntutannya, dan setengah mereka itu tidak baik penyempurnaannya, lagi baik tuntutannya. Maka ini dengan ini elok. Baik, yang ketiga, perangai anak Adam. Minggu lepas kita belajar perangai anak Adam, mati Islam, hidup kafir, lahir kafir. Kita belajar yang tu. Lahir Islam, hidup Islam, mati kafir. Ada 4 jenis kan. Hari ni kita belajar pula marah. Ada yang cepat marah, lambat reda. Ada yang lambat marah, lambat reda. Ada yang lambat marah, cepat reda. Ada yang cepat marah, cepat pula reda dia. Baik, sekarang kita tengok pula anak Adam yang baik tuntutan dan baik penyempurnaannya. Apa maksud? Saya ni memberi amanah kepada Ustaz Ahmad. Ahmad, saya ni nak ke umrah, jadi tolonglah jaga motor saya ni. Saya bagi kunci, bagi apa semua, tolong Ustaz. Bawa lah jalan-jalan sikit. Lagi mati enjin sejuk pula, rosak pula. Itu nama dia amanah. Maka bila dah balik daripada umrah, saya mintalah, nak baliklah motor saya tu Ustaz Ahmad. Saya dah balik ni. Allah, motor Ustaz tu ada, tapi sekarang ni sudah. Boleh tak ambil besok? Kenapa pula? Anak saya pula pergi basuh. Dia kata tahu Ustaz nak balik, dia pergi basuh lah. Besok lah dia ambil. Besok datang lagi. Mana motor saya Ustaz Ahmad? Allah, motor tu pula semalam bila orang tu basuh, dia masuk minyak air dalam minyak hitam pula. Ya, sekarang tengah apa hal berat benar nak bagi ni. Dah minta pulangkanlah. Bukannya motor awak, bukan awak punya. Ini tajuk yang kita nak bincang ni. Ada perangai manusia yang macam tu. Maksudnya apa? Dia buat kereta tu macam harta dia sendiri. Baik, sesungguhnya tabiat tiap-tiap orang itu berjalan dengan tabiat. Ada tabiat yang bagus, ada tabiat yang tidak bagus. Setiap sesuatu berjalan dengan tabiat. Okey. Tabiat ni perangai. Tabi'i, semula jadi. Asal perkataan tabi'i. Okey. Setiap sesuatu dia berjalan tabiat. Macam matahari, pukul 7.20 dia bangun. Sekarang dah lewat, dah awal sikit dah, dia makin renjak lah. Dah dekat puasa kan. Dekat puasa dia macam tu lah. Dia mari sikit lah. Dulu ya, kita sahur pukul 6.20 duk sahur lagi. Subuh lambat. Sekarang subuh dah mula, dah awal sikit lah. Okey. Dulu yang seronoknya maghrib awal. Pukul 7 lebih 5 minit maghrib dah. Awal pula tak payah pergi Sabah, duduk sini. Sekarang maghrib yang mula lewat sikit dah.
Baik, itu namanya tabiat matahari. Dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak. Tabiat burung, benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30 tentang tabiat ni, tentang perangai, tentang fitrah. Surah Ar-Rum, Ustaz Ahmad, ayat 30. Wa ma tabdila li khalqillah, kata Allah. Dan kami tak ubah tabiat sesuatu ciptaan. Yang itulah Allah tak ubah. Allah ubah ada harimau. Tak, macam tu. Warna dia, perangai dia, macam tu. Sebab tu nama dia harimau, harimau Malaya, Malayan tiger. Ikan pernah berubah ada ikan. Ni ikan pun mak tak tahulah. Nama harakat tak tahulah. Bukan ikan sardin ke ni mak? Kepala kan sardin, badannya kan nyok-nyok. Mana mahu ikan ni? Ikan sardin daripada dulu macam itulah. Ikan kayu, ikan ara macam itulah. Kalaulah ikan-ikan ni berubah, susah hidup. Nyamuk macam itulah, belang-belang, nyamuk Aedes. Kalau nyamuk tu duk pusing sana, pusing sini, itu nyamuk muda. Bodoh duk terbang depan kita tu. Kalau nyamuk tu jenis besar, nyamuk kurus, nama dia nyamuk tiruk, digigit kita jadi malaria kita ni. Demam kurang dari dah. Jadi tuan-tuan, itu nyamuk, sebab tu kita boleh kenal. Dia takkan berubah. Makhluk Allah ni takkan berubah. Jantan betina. Mana ada varian baru? Varian baru manusia ditemui di Malaysia. Agak-agak berita tu ada tak? Tak ada. Satu varian baru, ini kepalanya lelaki, badannya manusia, berbentuk seperti binatang, kakinya seperti perempuan, ditemui di Manjui. Ada ke tuan-tuan? Varian ini boleh bermutasi dan dijangka akan melahirkan anaknya tak lama lagi yang bernama manusia kron. Ada ke tuan-tuan? Al-Quran bagi jawapan, ciptaan Allah takkan berubah. Dalilnya apa? Surah Ar-Rum ayat, baca Ustaz. Kuat-kuat sikit tak dengar. Mai sini baca mikrofon. Bila kita nak tunjukkan wajah handsome Ustaz Ahmad ni? Isteri di kampung merinduimu, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, maknanya tak ada. Itu ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Wa aqim wajhaka lid-din, dan hadapkanlah wajah kamu menghadap Tuhan kamu, agama kamu dengan lurusnya, jangan duk belok-belok lagi. Fa aqim wajhaka lid-din, buat agama, hadapkan wajah kamu kepada agama Allah, lurus. Itu yang Allah perintahkan. Dan Allah jadikan manusia ni fitratan linnas. Dia jadikan manusia ni fitrah. Apa dia fitrah? Fitrah ni semula jadi perangai fitrah semula. Ada marah, ada benci, ada suka, ada hidup, ada mati, ada sakit, ada sihat, ada uzur, ada senyum, ada tangis. Itu dipanggil apa? Fitrah. Manusia semuanya fitrah, nak kepada Tuhan. Dalam diri mereka tu cari Tuhan. Itu fitrah manusia. Kalau dia menolak sifat ketuhanan, itu bukan manusia. Walaupun dia kata dia komunis, tapi tetap dia percaya. Apa makna dia Ustaz Ahmad? Jumpalah. Saya kata saya bohong lah. Maka hadaplah wahai Muhammad wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.
Maksudnya cenderungkanlah dirimu kepada agama Allah, iaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dengan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agamanya, yakni fitrah Allah, ciptaannya yang telah menciptakan manusia menurut fitrah, yakni agamanya. Makna yang dimaksudkan ialah tetaplah atas fitrah atau agama Allah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah pada agamanya. Janganlah kalian menggantikannya, misalnya menyekutukannya. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia, orang kafir Mekah, tidak mengetahui ketauhidan dan keesaan Allah. Baik, itu maksud dia. Yang agama Allah Ta'ala ni cipta ni atas fitrah kita. Ciptaan Allah ni fitrah, dan tidak akan berubah fitrah Allah. La tabdila li khalqillah. Agama Allah tu jangan diubah. Hak tu terbaik lah. Hari ni manusia berani ubah. Maknanya dia kata ada hak lebih baik daripada hak Allah punya, sedangkan tak boleh diubah. Dahsyat manusia sekarang. Nombor dua, la tabdila li khalqillah. Tak akan berubah satu-satu ciptaan Tuhan. Khalqillah, ciptaan Allah. Matahari tak boleh ubah, bulan tak boleh ubah, dia tak akan berubah. Kalau Allah cipta, hak tu. Kalaulah benda tu boleh berubah-ubah, pening kita. Tanam pokok pisang, tumbuh pokok durian. Oh ya, pening. Tuan-tuan tanam pokok pisang, tumbuh buah apa? Buah pisang. Tanam pokok empelam, keluar buah pelam. Keluar anak laki-laki, keluar anak perempuan. Bila bersalin apa semua nanti, bila menikah, yang mana akan mengandung? Perempuan. Dia tak akan berubah. Sekejap jantan, Ustaz. Anak saya macam anak saya laki, dia kahwin, dia mengandung. Oh, tapi anak yang perempuan tu dia pula mengandung. Agak-agak pening tak manusia. Kalau laki mengandung tak tentu dengan perempuan, duk saling berebut. Tak payah rebut. Perempuan mengandung, laki-laki memengandungkan. Dah selesai masalah. Nama dia apa tu? Fitrah. Serupalah binatang pun. Binatang bila ular patuk, apa ubat dia? Dah tahu dah. Sebab dia takkan berubah. Ular ni bila dia nak serang kita? Waktu dia tegak kepala ke? Waktu dia letak di bawah ke? Ular ni dia bergerak ke? Dia ikut siapa? Kalau kita duduk diam, dia patuk tak kita? Sebab tu orang boleh buat kursus pematukan ular. Ular dia tengok siapa yang bergerak, dia ikut. Kalau kita tegak, diam, dia tak akan buat kan? Itu perangai ular. Oh, kalau macam tu settle masalah. Tengok masalah kita bila tengok ular, apa kita buat? Ular, dia pun terkejut. Orang, dia pun terkejut. Yang kita sebut ular, dia sebut orang. Sama-sama latah. Oh, sama-sama latah, memang kena lah. Sebab itu kita boleh buat kursus. Setiap satu binatang kita boleh buat kursus, sebab dia tak akan berubah. Okey, sekarang kita nak tangkap gajah liar. Macam mana nak buat? Kita kena hantar gajah penjinak. Kalau hak liar tu ialah jantan, kita hantar gajah betina, Cik Kuntung. Oh, pakai pula mata tu gajah tu, meletik di atas, pinjam kat bida, tak di atas tu. Subhanallah. Masuk kata, abang well. Dengar dek gajah jantan mek. Lala dua-dua masuk sarung, jalan naik lori. Nampak tak? Kenapa kita boleh tangkap gajah yang begitu liar? Sebab kita tahu cara menjinakkan. Dia berubah tak? Dia tak akan berubah. Itulah dia. Cuba tuan-tuan tengok sarang burung. Berubah. Dia patuk pokok, dia buat sarang dalam dia. Nama dia belatuk. Tuan-tuan tengok tempua. Itulah bentuk dia. Padahal burung tadi boleh je buat rumah pangsa. Kata malas rumah burung. Cadang nak buat rumah batu. Burung pakat dengan isteri dia. Lehoi, kamu duduk dalam sarang ni.
abang cadang kita buat rumah lain lah, semidi ke. Dah runsing sangat rumah sarang burung macam ni. Pernah tak burung macam tu? Tak. Sarang burung ni bentuk dia macam ni, sarang burung ni bentuk dia macam ni, sarang burung ni bentuk dia macam ni. Sebab apa? Itu adalah khalqillah, Allah yang jadi pada dia. Jadi kalau ada binatang itu boleh berubah tu bukan ciptaan Allah. Yang tu adalah ciptaan manusia dalam makmal. Tuan-tuan faham? Itu adalah senjata untuk bunuh manusia. Faham? Dalil cukup kuat dalam Quran tu. Dalil Quran tu, kalau tuan-tuan cakap ni pun ciptaan Allah juga, Allah yang jadikan makhluk ni, yang kita sakit dah, Allah tak akan menyusahkan kamu dengan penyakit. Hari ni nama lain, besok nama lain, minggu depan nama lain. Satu nama lain sekali cucuk, satu nama lain sekali cucuk, buah 80 nama, seluruh badan cucuk. Bukan Allah yang ciptakan makhluk macam itu, melainkan manusia yang menciptakan, naikkan grade, dia top up. Macam tuan-tuan beli handphone, dulu handphone bodoh, nama dia Nokia, hempuk atas meja tu, meja pecah, dia tak pecah. Daripada handphone jenis smartphone sekarang ni macam-macam. Siapa cipta? Manusia. Cuba tengok kereta zaman kita dulu, bukannya ada aircon, main kipas angin biru tu. Sekarang cuba tengok kereta sekarang, nama dia elektrik, tak payah pakai petrol lagi, mecah bateri ya. Boleh sekali cah daripada Ipoh sampai Johor, tak payah pakai elektrik, tak payah pakai minyak, pakai elektrik saya. Masya Allah. Pasal apa? Manusia diberi otak untuk berfikir, mengkaji. Jadi jangan kita kata ini Allah, makhluk Allah juga, dia pun makhluk Allah juga, dia Allah jadikan. Tak, manusia yang buat untuk menyusahkan kamu. Yang kamu dah ikut dia bersepah, lalu kamu jadi susah. Jadi apa masalah kita ni tuan-tuan? Quran bagi jawapan, cuma kita malas elak. Kita malas baca, kita tak mau belajar, kita tutup buku Quran, kita duk tengok apa orang putih kata, apa hak mereka buat syarat, ikut apa yang mereka kata, ikut, padahal mereka tak pegang pada Quran. Baik, kemudian anak Adam yang baik tuntutan dan baik penyempurnaannya. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Harmony Health yang memberikan kita tajaan. Harmony Health memberikan tajaan kepada kita kurma seperti biasa, kurma Mariami Premium, Safawi Premium, Ajwa Alia Premium. Jadi tuan-tuan yang mana dah dapat, saya rasa dah boleh rasa dah perbezaan kurma-kurma baharu. Ni nama dia kurma baharu yang baru sampai nah. Dan yang mana belum order, tuan-tuan boleh hubungi 01940000 720 4000 720. Boleh hubung dengan Cik Talib kita, insya-Allah, dengan cabutan bertuah RM10,000. Ada 10 cabutan dan umrah 2 package mengerjakan umrah cabutan bertuah. Baik, jadi tuan-tuan kita sambung balik. Anak-anak Adam yang baik tuntutan dan penyempurnaan. Sungguhnya tiap-tiap orang itu berjalan dengan tabiat. Ada tabiat baik, ada tabiat yang tidak baik. Satu daripada tabiat yang baik itu apa? Apabila ada hak orang di dalam tangan sendiri, maka eloklah dipulangkan dan disempurnakan. Seperti kalau berhutang, bayarlah baik-baik. Dulu cakap sekian hari bulan nak bayar, sekarang dah sampai hari bulannya, bayarlah. Ini jenis yang pertama. Okey, aku pinjam sekejap duit engkau RM100. Aku nak pergi beli ubat. Pergilah bagi 100. Bila nak bayarnya? Minggu depan suami aku balik pada umrah, aku bayar balik ya. Minggu depan suami dia pun balik, maka dipulangkan balik RM100. Maknanya berpegang pada janji. Ini bagus. Orang yang pegang pada janji, kadang-kadang dia bayar lebih lagi daripada apa yang dia pinjam. Siap dia bagi buah kurma,
dia bagi air zam-zam, suami dia balik. Terima kasihlah. Kita je kadang-kadang mengada-ngada, takkan buat kurma je kot, tasbih tak ada. Ni pun jahat juga punya orang. Orang dah bagi kurma ke belasah je lah. Siap tanya pula, buah tin tak ada buah tin, apricot tak ada apricot. Baik, jadi kalau ada barang kita, barang orang dalam harta simpanan kita, tolong pulangkan dengan cara yang baik. Jangan buat harta sendiri. Ini tahun lepas punya pinggan sampai sekarang tak pulangkan balik. Jiran kita bagi dekat kita bubur kacang mangkuk sampai sekarang tak pulang. Bila jiran tu datang, dia datang rumah kita, dia tengok mangkuk tu, suami kita buat letak abu rokok. Jahatnya. Dia kata, aku ni suami dia buat letak cerut. Ni tak guna punya orang. Sebab tu kita ni kalau takut barang kita tak dipulangkan, beli je plastik, bekas plastik tu, boh dalam tu, tak pulang pun tak apa, 2-3 kupang punya plastik. Kalau kita takut orang tak pulangkan, ada pula dia cakap, kalau takut dia tak pulangkan pinggan mangkuk kita ustaz, jangan bagi langsung. Elok juga, tu namanya kedekut. Okey, ada yang bagi dengan tapawai sekali. Mangkuk-mangkuk tu kau ambil lah, tak payah pulangkan, tak apa, rumah aku dah banyak tapawainya, tak lalu letak di mana, ambil pada kau lah. Ui, tapawai tu. Jenis manusia macam tu dia tak kisah pula. Jenis minta ni, nak minta balik bekas yang dulu. Aduh, terasa rupa-rupanya bekas tu kita bijikan dengan biji bagi kucing makan. Kecil hati tuan-tuan, tu bekas dia. Kenapa kau bagi kucing kau makan di situ? Maka bila orang bagi kita bekas, makan elok-elok, tak pun tuang elok-elok tempat lain, basuh bersih-bersih, ambil biskut bagi kat dia, cepat-cepat pulangkan. Jangan kita duk simpan, pulangkan cepat-cepat. Sebab kadang-kadang hilang, kadang-kadang tak tahu letak di mana, kadang-kadang pecah. Tambah-tambah kita ni hantaran menikah ni, hantaran tu lah, ya Allah, hantaran tu tak penting, bekas hantaran tu. Hak balas 7, hak balas 9, bagi 7 balas 9, siap dengan tepak-tepak dia, bagi bekas-bekas tapak tu. Oi, kadang-kadang yang tu sewa, mai syarikat sewa tu minta balik, pi telefon besan, nak minta balik bekas tu lah. Bekas tu anak cucu bawa main dah. Sebab itu orang tua-tua kita pesan, kalau nak tukar-tukar hantaran, tukar hantaran. Bekas hantaran yang ini, kasut bubur atas dulang dia, kasut yang ni bubur atas dulang kita, bawa balik-balik dulang kita, tukar masa-masa itu juga. Jangan dah kata minggu depan kami datanglah ngambil dulang balik. Habislah. Buatnya anak menangis dia, menangis atas dulang 7 dulang, nak bagi kat Sultan Melaka, lebuh terus dah. Ini buat UFO budak-budak tu. Jadi yang mana yang nak menikah ni, yang mana nak buat hantaran, tukarkan hantarannya hari tu juga, bawa balik tapak dan hantaran yang ditukar-tukar tadi, duduklah kereta bawa balik rumah. Paksa tapak hantaran tu pun bergaduh besan dengan besan. Baik. Yang kedua, dan jikalau ada amanah orang di dalam tangan sendiri, maka dengan tak payah-payah memulangkannya, manakala sahaja tuannya kehendak dengan serta merta dipulangkan. Macam tadi motosikal tadi, dengar kata tuan dia balik umrah pukul 3 petang, pukul 5 sampai dah motor tu. Tuan Haji, ni motor Tuan Haji, amanah saya dah selesai, ni kunci motornya dah. Ini Tuan Haji duk tanya, mana motor aku, anak aku basuh, mana motor aku, anak aku pergi sebih minyak hitam, mana motor aku. Rupanya anak dia jual. Dulu-dulu kalau kita pergi umrah, kita percaya kat jiran.
Kunci rumah pun tinggal kat jiran. Abang nak buka lampu malam, nak buka pintu pagar lampu malam, tapi anak jiran tu dia tengok mana mak dia letak kunci jiran. Bila mak dia pergi kelas mengaji, dia ambil kunci jiran tu, dia curi. Kemudian dia letak pelan-pelan. Bila jiran balik umrah minta kunci, hilang barang. Ada dah engkau masuklah rumah, ada buka lampu, tutup lampu, ada dah ambil barang mas saya? Tak ada. Takkan saya nak curi hajar? Kalau tak curi mesti ada. Ni tak ada ni. Saya tak ambil hajar, wallahi saya tak ambil. Yelah, saya pun tak tuduh awak, tapi kalau benda awak tak ambil mestilah ada kan. Ni benda tak ada, mesti ada orang ambil. Kunci ni awak je pegang pun. Dah bergaduh. Rupanya anak Izzat Dadah duk pencuri. Kita sendiri tahu perangai anak kita. Pantang lepah, kuali kita dia jual, gigi palsu kita pun dia jual. Bila dia tahu kunci jiran, dia ambil kunci jiran, dia masuk pelan-pelan, dia curi barang jiran. Anak kita. Sebab tu kadang-kadang kita sayang sangat pada anak kita, sampai orang bagi tahu pun kita marah. Anak kamu curi pelam, kita marah. Anak kamu curi ni, kita marah. Orang tanya aja, anak kamu ambil ke pun kita marah dah. Siap buat live lagi. Mana faham, tak faham sudah. Baik, yang keseterusnya. Dan jikalau meminjam hak orang, maka dipulangkan dengan segera apabila sudah sempurna dan sudah selesai menggunakannya. Kadang-kadang pinjam vacuum, nak menikah, orang nak main Minang, minta vacuum pada jiran. Jiran duk dengar bunyi vacuum tu, mau dah 6 jam tak berhenti. Aku pun sekali vacuum 6 minit, dia 6 jam mau. Macam mana abang? Terbakar lah vacuum kita abang. Hadiah kat dia orang je lah. Buat macam mana? Jenis tak pernah jumpa vacuum. Ada jiran kita buat kenduri, pinjam blender kita. Kita ni sekali press berhenti. Berhenti. Mai pinjam jiran, dengar dah rumah kita. Ya Allah, 2 jam dia duk blend, bunyi macam-macam. Rupa anak dia buat ais blended, air ketui tu. Ya Allah, habislah blender kita abang. Dah lah 150 ya. Patah balik, tengok-tengok, patah bilah dia. Ni dia tuan-tuan. Kita ni kalau duk di jenis macam ni, apa pun tak boleh. Bila minta pinjam, kalau tak bagi, dia kata apa? Kedekut. Bila kita bagi pinjam, kita jadi apa? Kita jadi gila. Kita jadi sakit hati. Tak bagi salah, bagi pun salah. Sebab kita berjiran dengan orang yang salah. Sebab tu baik tuan-tuan duduk seorang-seorang, senang, tak ada siapa nak pinjam. Salah juga ustaz, perompak mari dia minta tolong kat siapa? Kalau gitu berpada-padalah. Kalau rasa nak bagi pinjam, bagi. Minta pinjam blender boleh tak? Oh, suami saya tak izinkan. Senang. Apa-apa suami tak tahu apa. Kak Leha minta pinjam blender Ustaz, nak masak lemak apa semua, cabai semua nak blend. Loh Minah Abang Mat tak bagi. Dia sayang blender ni. Dia kata tak, saya pun tak pakai, duk simpan je. Hari tu dengar yang tu pinjam orang sebelah sana. Oh iya ke? Kalau anak pinjam orang sebelah sana, tak mau, sana orang Cina. Tahu tak apa. Hari tu kak pinjam sebelah, tak kira kak sama lu blender dia. Tu dia punya kedekut. Jadi cara dia macam mana? Sebutkan suami tak bagi. Ni harta suami saya tak izin. Dia minta kat suami kita pula. Abang Man minta pinjam blender, ya Allah kak tipu hang tak bagi. Kak dia ada pesan dah, dia tak boleh, dia sayang. Seorang kata Abang Man, seorang kata Kak Tipah. Itu nama dia apa? Tipah tertipu. Pergilah beli sendiri. Jawapan dia apa? Beli sendiri. Terus duk minta orang punya.
Masalahnya ustaz, saya tak ada duit nak beli. Orang dulu ada batu giling boleh je hidup. Ada lesung sambal boleh je hidup. Pakai lesung batu lah, senang. Ustaz tak nyusah orang. Dah saya nak vacuum ni ustaz, orang dulu guna menyapu lidi boleh hidup. Gatai, hang nak hidup mewah tapi hang nak pinjam atas orang. Nak pinjam kereta orang, hang sewa lah kereta. Ada orang tuan-tuan nak ambil pangkat datuk. Dia main jumpa saya nak pinjam Mercedes saya. Masa tu saya pakai Merc lah. Lepas tu jual tak mampu lah. Kena PKP tak ada duit lah. Main dia kata, datuk saya nak ambil datuk ni. Nak ambil saya dah buat apa? Dah nak ambil pingat datuk. Cakap lah ingat nak ambil saya. So cadang nak pinjam kereta datuk. Nak buat apa? Nak pergi ambil. Takkan nak naik kereta saya ustaz. Datuk pun faham lah kereta saya macam mana. Lepas tu cadang nak ambil kereta datuk lah. Kereta datuk okey lah sikit. Saya pun gelak juga. Dia tak tahu bateri dia sekali rosak 50,000. Tayar dia sekali pecah 2,500. Takkan kita nak pergi, nak bayar. Sebab tu kalau rasa-rasa pergi pinjam sewa kereta, berlambak kereta sewa sekarang. Kita tak bagi, sekali jadi kedekut. Kita bagi ni susah hati tak? Tidur lagu tu tak tangan tak ada. Buatnya dia langgar orang langgar dia mampu lah kereta aku tu. Sebab ada orang yang nak bergaya tapi atas harta benda orang lain. Jadi sekarang tuan-tuan nak bergaya tak? Silakan. Di sana ada kereta sewa, sana ada helikopter sewa, hang sewa. Kalau rasa tak mampu nak sewa, ambil Honda Cup. Pergi istana naik Honda Cup ambil datuk. Balik pun naik Honda Cup AS5. Siap pingat lagi gini. Apa masalah naik Honda Cup? Tak ada masalah, jalan kaki pun selamat. Jangan kita menyusahkan orang, menjadikan orang serba salah dengan permintaan kita. Okey, jadi serba salah dengan permintaan kita yang bukan-bukan. Dulu-dulu orang nak pergi kenduri kahwin, pinjam barang mah kita. Ingatlah orang tua-tua tu. Pinjam barang mah. Nak bergaya ya kat anak nak pinjam barang mah. Kat anak bagi tak bagi, bagi tak bagi. Bagi juga, bagi hilang. Jatuh rumah kenduri. Tu akak kita kata gadai. Benda hak pinjam barang mah ni cerita apa? Cerita S. Samsudin. Bukan, cerita SM Salim. SM Salim, Norma Salim ni. Cerita dulu-dulu ni, panggung RTM. Orang susah nak pergi kenduri, pinjam barang mah orang. Bila sampai rumah kenduri, hujan, pakak duk bersestok lari buah kemah. Balik-balik rumah, rantai hilang, jatuh. Satu kampung bersuluh pula. Malu tak? Hak pengantin pun bersuluh sekali. Manalah tak ada, kena bayar pula pada orang pinjam. Apa masalahnya kalau pergi kenduri tak pakai barang mah? Yang salahnya kalau pergi kenduri tak pakai apa? Yang tu baru salah. Kalau setakat tangan kita tak ada gelang, rantai kita tak ada di tengkok, tak ada masalah apa, lantak je lah. Tapi kita dah tua-tua, dia tak mau dah benda tu. Takut kena rompak, takut kena ragut. Tua-tua kita ni tak mau dah. Kata ustaz, lagi nak jenuh bayar zakat, tak bayar ustaz lagi, kena seksa pula. Sebab tu kita dah sampai satu tahap nanti, barang-barang mah ni semua kita bedakan anak cucu kita. Bagi semua. Ni kau ambil, mak tak mau dah. Tak mau dah, mak tak mau, mak ingat mati dah. Sampai tahap macam tu akan ada sampai pada umur kita. Setakat ni ada lagi lah yang duk sayang lagi. Tapi ada yang tak mau dah, dia ambil sekilo barang mah dia bagi semua. Pak siapa dia bagi sekarang? Sebab dia takut laki dia menikah lain. Dapat kat madu dia pula. Baik aku bagi kat anak aku. Macam-macam. Dan
yang terakhir kata tadi, maka dinamakan orang ini baik penyempurnaannya. Dan satu daripada tabiat yang terpuji, apabila ada hak diri sendiri dalam tangan orang lain, diminta dan dituntutnya dengan lemah lembut. Yang ni pun bagus. Dia bagi pinjam 500 dah 2 bulan. Assalamualaikum. Macam mana dengan hutang yang 500 tu, bila boleh bayar? Lembut dia minta. Oh Tuan Haji, saya bulan ni boleh tak saya bayar 200 tu? Anak saya nak masuk universiti ni. Boleh 200 pun tak apa. Dah bagi 200. Kalau ada bayarlah lagi. InsyaAllah lepas anak saya habis ni, saya habis saya macam-macam benda nak beli kat dia, duit nak pakai tu tak apa. Faham. Ni nampak ni. Dia bukan minta depan orang ramai. Mat, mana ada hutang 500? Dah 2 bulan dah, bila kata nak bayar? Depan ke orang ramai. Malu tak Mat? Tak datang dah masjid. Minta lepas sembahyang Isyak. Yang minta tu pula Tok Imam. Guna mikrofon. Habis doa. Mat, bila nak bayar? Satu kampung dengar. Mak tak datang lah masjid lah, sebab takut Tok Imam tu minta. Jadi cara minta tu pun kena lemah lembut. Seperti seseorang telah berhutang padamu, kemudian tak kala cukup masa membayar, maka kau tuntut dan menunggunya dengan baik-baik. Tak bayarlah masuk dalam Facebook. Yang mana berhutang tu pandai berhutang, pandailah bayar. Jangan buat bodoh je dalam Facebook dia tulis. Orang pun tanya, siapa ke Intan? Adalah hamba Allah tu, nak bergaya pinjam dia orang, bayar tak pandai. Ya itu ke? Pandai-pandai engkau lah. Berjawab-jawab komen dalam Facebook. Jadi itu dah membuka aib dia. Kalau rasa tak nak minta hutang, jangan bagi hutang. Habis tu macam mana Ustaz? Sedekah. Kak Milah pinjam 500, anak saya ni nak masuk universiti, nak beli beg lah apa benda, aku sedekah lah pada engkau 200. Tak payahlah bayar balik. Nah 200 aku sedekah, anak kau nak belajar. Tak, saya minta 500 saya bayar balik. Betul, aku tak boleh nak bagi kau 500 hutang, tapi aku sedekah 200. Lagi 300 pandai-pandai lah kau cari. 200 ni aku sedekah pada anak kau dan tak payah bayar. Bergaduh tak dengan dia? Tak bergaduh. Tapi yang banyak bergaduh ni ialah hutang. Sampai anak tu pun sakit hati. Mak dia masa dia belajar dulu hutang pada aku 500, sampai sekarang tak bayar mak dia tu. Anak dia semua pakai kereta besar semua, tapi hutang tak pernah bayar. Sakit jiwa kita. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan orang minta hutang, kalau dia minta 500, bagi 200. Jangan bagi penuh pula, minta hutang 5,000 bagi. Kan gaduh pula. Bagi je 1,000 dah. Saya boleh bagi awak 1,000. Bayarlah bila awak mampu. 5,000 saya tak boleh nak bagilah, saya pun nak pakai. Kalau tak nak bergaduh, minta 5,000, sedekah kat dia 500. 500 ni saya sudah hadiah pada arwah mak ayah awak, awak kenduri lah silat. Akhirnya kita tak akan minta sebab kita dah bagi pada dia. Baik, maka seperti orang yang berhutang padamu ataupun tampak padamu tidak dia bayar semuanya, maka kamu minta setengah. Hutang 2,000 nampak gaya berat, nak habis bayar 2,000. Tak apalah, kalau kau tak boleh bayar 2,000, kau bayar separuh pun cukup. Cakap macam itu. Ataupun nampak padamu dia tak, ataupun kamu sedekahkan setengah lagi. Kamu bayar aku 1,000, 1,000 lagi aku sedekah pada kamu. Dan seperti engkau beri pinjam apa-apa orang alat pekakal, alat apa-apa yang kamu punya, tiba-tiba kamu masa nak balik, mintalah dengan cara yang baik. Jangan ditunjukkan keras dan sombong dan sebagainya. Itulah cara nak minta balik. Walaupun barang tu kita punya, dia buat macam harta dia, tapi kita nak minta dengan dia pun dengan cara yang sopan santun. Payah noh. Payah orang tan. Dah lah barang kita, dia jadikan macam hak dia pula. Kita nak minta pula, jenuh tunduk pula kat dia pula. Itulah orang beriman, orang berhemah tinggi. Awak macam mana?
Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia ialah janganlah suka minjam kalau nak berkawan lama. Janganlah suka berhutang kalau nak berjiran lama. Usahalah sendiri, susah ke senang ke, usaha. Nak tak nak terpaksa juga berhutang, bayarlah hutang itu. Kalau boleh tepat pada masa yang dijanjikan atau sebelum masa yang dijanjikan. Kalau tak mampu nak bayar, jumpa elok-elok minta tangguh. Minta tangguh, bayar sikit-sikit, jangan langsung tak dibayar. Yang ketiga, dah jadi tabiat pada kita ni, bila kita ni nampak senang, orang akan datang minta bantuan. Itu tandanya Allah bagi harta pada kita tu supaya bantu orang lain. Jadi kalau kita nak bantu orang lain dengan senangnya kita, silakan bantu. Allah akan tambah lagi, Allah akan mudahkan lagi urusan kita. Jangan jadi kedekut. Blender tu RM150. Dah 3 tahun dah kita pakai. Kita duk dengar dia duk blend sampai 2 jam tak berhenti, hadiah kat dia dah. Okey, sedekah kat dia dah. Vacuum yang kita bagi pinjam tu 6 jam dia duk vacuum kapet. Sampai net letih betul. Oh, letih oi. Tapi dia tak faham. Kita fahamlah vacuum tu kita punya. Kita duk cakap dengan vacuum tu, "Mak letih lah. Letih lah." Kita berjumpa dengan dia, aku sedekah lah kan hang. Okey, bayangkan kita pergi rumah dia, cucu dia 2 orang, hak seorang duk atas vacuum, hak seorang duk tarik wayar vacuum tu. Naik macam kita naik Pelepas Pinang dulu ingat tak? Upih Pinang. Keliling rumah dia tarik, tok conok naik kuda. Conok kata vacuum aku tu. Lalah putih. Kawan plastik je. Bagilah, mampulah. Habis tu kalau Hajah nak cuci kapek je mana? Saya panggil cleaner mai cuci lah. Depa satu van mai cuci semua. Dengan aku pun dia cuci sekali lah. Senang hidup aku, tak sakit hati. Panggil puak-puak indoor tu main 4 orang, siap dengan penyapu, siap dengan vacuum depa, syarikat depa. Aku bagi hampa 10 jam bersih rumahku sebulan sekali. Bagi seorang 1 jam RM6, RM8, selesai masalah. Jiwa tak sakit, hati pun tak sakit. Cuma kita duk tengok atas kursi je. Takut kursi kita pula dia bangkut. Itu saja. Taknya susah hidup kita ni, senang sangat. Cuma kita bila sayang sangat pada harta, kita akan jadi kedekut, jadi susah, jadi tak tenang. Terima kasih kepada syarikat Harmoni yang membawakan rancangan kita, tajaan kurma sempena dengan Ramadan dan juga Black Garlic. Jadi tuan-tuan yang belum dapatkan hadiah kurma ni, bolehlah dapatkan di talian 01940000720. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.